Para sahabat semua jumpa Abu Bakar. Abu Bakar, kenapa Nabi hari ni tak cakap apa-apa? Sepatah pun tak cakap apa-apa dengan kita ni, kenapa? Pergilah tanya Abu Bakar, kau kan bapa mentua Nabi, tanyalah dengan Nabi, kenapa Nabi tak cakap apa-apa dengan kita hari ni? Sayyidina Abu Bakar pun pergi jumpa Nabi SAW. Sampai dekat Nabi, Sayyidina Abu Bakar tanya, ya Rasulullah, dinilai sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Anak-anak pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis itu panjang. Satu hari Nabi sembahyang subuh. Habis sembahyang subuh, Nabi duduk berzikir sampai waktu duha. Nabi tak cakap apa-apa. Nabi tak bersembang, tak bercakap apa-apa. Nabi duduk seorang-seorang sampai duha. Selesai solat sunat duha, Nabi ketawa. Dhahaka, Nabi ketawa. Lepas Nabi ketawa, Nabi bangun, Nabi masuk rumah Nabi SAW. Rumah Nabi sebelah Masjid Nabawi, kembar. Masjid Nabawi, sebelah Masjid Nabawi di kota Madinah itu rumah Nabi SAW. Nabi bangun, Nabi masuk dalam rumah. Waktu zuhur, Nabi keluar daripada rumah Nabi, Nabi masuk dalam masjid, Nabi sembahyang zuhur. Nabi tak sembang dengan siapa-siapa, seorang pun Nabi tak sembang. Habis sembahyang zuhur, Nabi masuk rumah Nabi. Asar, Nabi keluar balik. Keluar daripada rumah, Nabi sembahyang asar. Habis sembahyang asar, Nabi masuk rumah. Nabi hari itu tak sembang dengan seorang sahabat pun. Sampailah waktu maghrib, sampailah waktu isyak. Habis sembahyang isyak, Nabi masuk rumah, habis macam tu. Para sahabat tanya, bertanya-tanyalah para sahabat, kenapa Nabi tak cakap apa-apa hari ni? Kan? Ni Nabi, kan? Kalau guru kamu pun kamu rasa pelik, kan? Ustaz Afifuddin datang, tengok kamu pergi, tak cakap apa, kan? Mesti kamu, Ustaz kenapa? Ustaz marah ke? Ustaz tak cakap apa-apa pun dengan kita hari ni. Begitulah Nabi dalam hadis itu. Jadi para sahabat ni, para sahabat pergi jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar ni siapa? Sahabat Nabi. Lagi siapa? Menantu? Bukan menantu, bapa mertua. Kan? Sebab Nabi SAW berkahwin, bernikah dengan anak Sayyidina Abu Bakar, namanya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Sayyidina Abu Bakar ni, dia adalah bapa mertua Nabi. Jadi dia boleh masuk rumah Nabi. Para sahabat lain tak boleh masuk. Kalau masuk, Aisyah kena pakai tudung. Abu Bakar dia boleh masuk rumah Nabi. Sebab apa? Sebab dia bapa Aisyah. Jadi masuk rumah tu, masuk rumah anak dan anak menantu Sayyidina Abu Bakar. Para sahabat semua jumpa Abu Bakar. Abu Bakar, kenapa Nabi hari ni tak cakap apa-apa? Sepatah pun tak cakap apa-apa dengan kita ni, kenapa? Pergilah tanya Abu Bakar, kau kan bapa mentua Nabi, tanyalah dengan Nabi, kenapa Nabi tak cakap apa-apa dengan kita hari ni? Sayyidina Abu Bakar pun pergi jumpa Nabi SAW.
Sampai dekat Nabi, Sayyidina Abu Bakar tanya, "Ya Rasulullah, sahabat-sahabat semua tanya, kenapa tuan hari ni tak cakap apa-apa? Keluar rumah sembahyang masuk." Macam tu. Kan biasa Nabi keluar, Nabi akan tegur sahabat-sahabat. Hari tu tak tegur apa-apa. Maka Nabi SAW menjawab, "Aku diperlihatkan tentang keadaan manusia di hari kiamat." Rupanya hari itu Nabi mendapat wahyu. Nabi dapat apa? Dalam wahyu yang Nabi dapat itu, Allah tunjukkan kepada Nabi keadaan manusia di hari kiamat nanti dekat padang mahsyar. Nabi nampak. Jadi Nabi tak sempatlah nak sembang dengan orang. Nabi tengah fokus pada wahyu yang turun tu. Nabi nampak keadaan di padang mahsyar itu penuh dengan manusia. Macam mana manusia di padang mahsyar nanti? Nabi sebut ghurlan khaufan, berkaki ayam, tidak berpakaian, tidak berkhatan. Semua kita bila di padang mahsyar nanti tidak ada kasut, tak ada siapa yang ada kasut. Tidak ada siapa yang ada baju, tak ada. Tidak ada siapa yang berkhatan, tak ada. Dalam Quran Allah bagi tahu macam mana manusia ini, kami akan kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Macam mana dalam surah Al-Anbiya, macam mana kamu datang dulu, nanti balik macam tu, Allah kata. Siapa kat sini yang lahir daripada perut mak dia ada kasut? Fatihi kan, lahir daripada perut mak ada kasut bata dekat kaki? Tak ada. Lahir daripada perut ibu kita berkaki ayam, kan? Orlan, telanjang bulat, tak ada baju. Siapa keluar perut mak pakai serban? Fizul keluar, alhamdulillah ayah, saya keluar perut dengan kopiah ayah. Tak ada. Keluar tak pakai kasut, tak pakai baju. Ghurlan, tidak bersunat, kan? Siapa lahir dah sunat? Tak ada. Nanti di padang mahsyar macam itulah semua manusia. Kemudian Nabi kata, dalam wahyu yang aku terima itu, aku lihat manusia semua dalam kerisauan. Sebab apa? Sebab nak dihadapkan di hadapan Allah. Kemudian manusia ni semuanya mencari kalau ada orang boleh tolong. Mula-mula manusia ni semua mencari Nabi Adam AS. Nabi cerita ni dalam hadis. Manusia semua pergi cari Nabi Adam. Nabi Adam mana? Nabi Adam, Nabi Adam. Jumpa Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, anta abul bashar, kamu ni bapa manusia semua. Semua manusia dalam dunia ni, ayah kita satu, ayah kita seorang. Siapa dia? Adam alaihissalam. Nabi Adam ni adalah bapa semua manusia. Tolonglah kami ni kat padang mahsyar ni, panas, beratur panjang, orang ramai, tolonglah kami Nabi Adam. Nabi Adam kata, minta maaf, aku tak boleh tolong kamu. Pergilah kamu kepada Nuh. Semua orang tu pergi cari, mana Nabi Nuh? Nabi Nuh, cari Nabi Nuh alaihissalam. Jumpa Nabi Nuh. Nabi Nuh, tolong ni, kami ni ramai ni, panasnya, lambatnya ni, berapa ramai ni nak kena dihadapkan di hadapan Allah ni, nak tunggu giliran ni. Nabi Nuh kata, tak boleh, aku tak boleh tolong. Aku juga ada benda yang aku kena selesaikan. Pergilah kepada Ibrahim. Pergi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata, tak boleh. Pergilah kepada Musa. Nabi Musa AS kata, tak boleh, aku tak boleh tolong. Pergilah kamu kepada Isa. Nabi Isa AS. Nabi Isa, tolong kami, tolong. Nabi Isa kata, tak boleh, aku tak boleh tolong. Aku juga ada perkara yang aku kena uruskan pada hari ini. Waktu tu semua orang sibuk. Sebab apa? Hari penghakiman dan pembalasan. Hari Yaumul Mahsyar. Dihimpunkan semua manusia. Setelah Nabi Isa kata tak boleh,
Dia kata, wahai manusia, pergilah kamu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat semua datang, ya Rasulullah, ya Muhammad, tolong kami. Nabi angkat tangan. Ni Nabi. Nabi sayang umat dia. Nabi kata, ya Allah, ini adalah hamba-hambamu ya Allah. Ampunkanlah mereka, berilah kepada mereka keampunan. Nabi minta syafaat. Nabi nak bagi syafaat kepada umat, kepada manusia. Kemudian Allah izinkan. Panjang hadis tu kan. Nabi sebut, ya Allah, aku ni manusia yang pertama dibangkitkan. Wala fakhra, aku tak ambil itu satu kebanggaan ya Allah. Engkau jadikan aku manusia yang mula-mula dibangkitkan, manusia yang mula-mula akan membuka pintu syurga. Wala fakhra, aku tak ambil itu kebanggaan ya Allah. Tapi aku mohon, ampunkanlah umat manusia ni. Tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik tak hati Nabi? Baik. Kemudian bila mana sudah manusia-manusia yang baik dimasukkan ke dalam syurga, manusia-manusia jahat dimasukkan ke dalam neraka, kemudian Nabi SAW minta, ya Allah, kalaulah dalam neraka itu ada lagi orang-orang yang pernah buat kebaikan, dia memang jahat tapi dia pernah buat kebaikan, berilah dia masuk syurga ya Allah. Maka Allah berfirman kepada malaikat, bawa keluar manusia yang pernah buat baik. Jahat sungguh tapi pernah buat satu benda baik, bawa keluar. Kena bakar, kena rentung, kena salai dalam neraka, bawa keluar. Apakah yang pernah kamu buat? Apakah kebaikan yang pernah kamu buat, wahai anak Adam? Lelaki tu jawab apa? Dalam hadis tu cerita, lelaki tu kata, ya Allah, aku ni jahat betul. Jahat betul. Cuma dulu pernah sekali aku tolong orang. Ada orang susah, aku tolong. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, kerana perbuatan itu kamu dimasukkan dalam syurga. Baik tak Allah? Baik. Allah Tuhan yang maha baik. Tapi Allah menyediakan neraka kepada hamba-Nya yang melawan dia. Kan? Jangan ada yang kata, Allah ni baik ke jahat? Kalau baik tak payahlah buat neraka. Kan? Sebab tu dekat sekolah ada hadiah, ada rotan. Kan? Pelajar yang buat baik, cikgu bagi apa? Hadiah. Bagi anugerah, bagi pingat, bagi medal, bagi hamper. Kan? Tu sebagai hadiah. Dekat bilik guru ada rotan tak? Ada. Untuk siapa pula? Untuk pelajar-pelajar yang baik. Untuk pelajar-pelajar yang buat salah. Allah cipta syurga untuk hamba dia yang baik. Marilah kita jadi orang baik. Kalau buat jahat, Allah tak masuk dalam syurga, Allah masuk dalam neraka. Tapi kerana Allah maha baik, engkau jahat macam mana pun, engkau beriman, tapi sebab engkau pernah buat baik, masuk syurga. Yang tak beriman, yang kufur, yang tak sembah Allah, duduk dalam neraka selama-lamanya. Kemudian manusia yang terakhir yang dikeluarkan itu nak dimasukkan ke dalam syurga. Allah tanya dia kata, ya Allah, aku ni memang jahat, banyak buat salah, tapi aku dah buat satu kebaikan ya Allah. Maka dengan kebaikan itu Allah nak masukkan dia ke dalam syurga. Bila dia nak dimasukkan ke dalam syurga, dalam hadis tu cerita, Allah kata, pernahkah kamu melihat atau mendengar mana-mana kerajaan di dunia yang paling besar? Kan, kalau hari ni kerajaan besar siapa? Amerika, China kan? Kata lelaki tu, ya Allah, memang ada di dunia kerajaan yang besar. Allah kata, aku akan bagi kepada kamu
kekayaan, nikmat seperti kerajaan itu dan 10 kali ganda lagi besar daripada itu di dalam syurga. Jadi lelaki tu cakap, ya Allah, janganlah malukan aku. Sebab apa? Sebab dia malu. Dia jahat, dia banyak buat silap. Allah ambil dia masuk dalam syurga kerana dia ada buat satu saja kebaikan. Dan kerana satu kebaikan itu, apakah nikmat dia dalam syurga? Bersamaan dengan 10 kali ganda kerajaan paling besar dalam dunia. Macam tu punya tu. Macam tu punya besar nikmat Allah bagi. Maka bila mana lelaki tu kata, ya Allah, janganlah sampai macam tu. Maksudnya dia malulah. Dia tahu dia siapa, tapi Allah ni baik, bagi dia benda yang sangat banyak. Maka bila mana Nabi SAW melihat segala apa yang ditunjukkan kepada Nabi itu, maka ketika mana lelaki tu cakap, ya Allah, janganlah buat macam tu, aku malu. Sebab apa? Sebab engkau bagi banyak, aku punya kebaikan satu aja. Maka Nabi SAW pun ketawa. Itu yang Nabi ada ketawa tu hari tu. Maka lepas Nabi cerita pada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar pun bagi tahu pada para sahabat, oh, Nabi hari ni tak cakap apa-apa sebab Nabi terima wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, dah azan ke? Dah masuk waktu dah? Dah azan dah tadi? Azan dulu, lepas tu kan kita sambung. Dah masuk waktu belum? Okey, azan dulu. Seorang azan.
ilaha illallah. So. So. So.